Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas. Tak dengar pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas. Waalaikumsalam. Alright. Teacher. Alright, so Azad, you are the boy here, so you need to recite doa first. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Hakim, Okay. sesungguhnya engkau maha berilmu, maha bijaksana serta maha cerdas. Kurniakanlah bagi kami ilmu yang bermanfaat serta kebijaksanaanmu, agar kami mampu menjadi khalifahmu di dunia ini. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alright, as usual, we will start our class with doa, istighfar and salawat. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد. Alright. We start our class with istighfar, salawat, doa. Finish already. Now, I want to recall again about the hadith that you are going to learn throughout this week, which is cooperation among Muslims. So, Azad, can you recite the Arabic sentences this one? Boleh baca tak? An Abi Musa radhiyallahu anhu, an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala innal mu'mina lil mu'mini kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka asabi'ahu. Okay. Muttafaqu alaihi. Narrated by narrated by Abu Musa radhiyallahu anhu, the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that a believer to another believer, Muslim dengan seorang lagi Muslim, is like a building whose different parts enforce each other. Means orang Muslim, kita sesama Muslim kena bersatu padu. Cooperation dekat sini ialah bekerjasama ataupun bersatu padu. Maksudnya kita tak bolehlah bergaduh sesama. We cannot fight each other. Tak bolehlah bergaduh sama sendiri. Kalau kita pun tak kuat, kita pun bergaduh sama sendiri, Islam akan lemah dan akan dipandang hina oleh agama lain. So lesson from the hadith is good to use simple examples such as building to clarify the meaning and make it easy for us to understand the lesson. And this is cooperation among Muslim straighten. Boleh menguatkan lagi iman kita ni dan menguatkan lagi Islam supaya Islam adalah salah satu negara ataupun Islam adalah salah satu agama yang dipandang mulia oleh masyarakat. Okay, we should encourage each other to be supportive and helpful. Bukannya awak duk kutuk kawan awak tak support dia dan sebagainya. Right? So this is the lesson from the hadith, cooperation among Muslim. Next, I want to introduce a bit, sebenarnya connect, merge and split ni awak dah belajar last week, starting Wednesday last week. So teacher nak recall balik je lah ICT vocab. Teacher tak nak ajar pun. I don't want to teach sebab teacher ajar PJ. Okay? Just nak introduce, nak recall balik je ICT vocab ni you already learn, which is connect. What is connect? Connect is something that you connect. If you want to use internet, you need to connect your devices, laptop, iPad, tab,
phone, okay, with internet connection. For example, awak nak masuk, you want to join Zoom class, you need to connect your laptop or your phone or your iPad or tab with internet. Kalau awak tak connect dengan internet, awak krik-krik lah. Awak takkan boleh buka Zoom. Same goes when you want to play game online or you want to surf to look up for something. For example, awak nak cari sesuatu dekat Google. Awak kenalah connect dengan internet dulu. This is important and I know you know about this one. Merge is combine. Masuk merge dengan combine. Merge ni combine, split ni separate. Okay, separate. Merge dengan split. This opposite ni. Opposite bagi merge is separate. Opposite bagi separate, merge. Merge ni biasa kita tengok dalam table ataupun dalam Excel. Bila awak nak menggunakan, when you want to use table, you use this word merge. You want to combine from 2 column or 3 column to 1 column. Split ataupun separate, awak nak separate one row to another. Maksudnya awak nak pisahkanlah kotak-kotak tu jadi kotak-kotak yang asing, independent. Macam tu. Alright, so you will learn this thing in detail during your ICT class lah. Teacher just nak introduce je, nak recap je the vocab here so that you know. Oh, connect, teacher saya pernah dengar connect. Merge, oh saya tahu teacher merge tu apa. Split, you know what is it. Alright. Next, I want to recall. Teacher nak recall balik what do we learn last week. Today is Tuesday, okay, and 29th of June 2021. So I just want to recall again our last topic. Okay, we are learning health education last week. Apa dia Azad? Kita belajar apa last week? Kita belajar pasal apa minggu lepas? Hunus. Siapa boleh ingat? Azad, awak kita belajar apa? Ingat lagi tak? Gimnastik. Selain Azad, siapa ingat lagi apa dia kita belajar? Gimnastik. Gimnastik, last satu lagi. Minggu lepas, betul-betul minggu lepas. Kita belajar tentang apa? Belajar pasal kesihatan, apa dia? Who still can't remember? Betul, apa tu? Yang lelaki dengan perempuan tu. Yang lelaki dengan perempuan tu, apa nama dia? Lelaki balik kan? Ya betul. Hatim ke punya suara tu? Physical and, thank you Hatim. Physical and reproductive. Ya, yang aktif balik. Yang balik-balik tu, apa yang kita belajar minggu lepas, which is boys and girls. Apa dia physical yang obvious awak boleh nampak bila dah sampai when we reach puberty? What is the changes in boys? What is the changes in girls? Yang paling obvious apa dia in boys? Taller. Kepala? Taller. Taller, ya Allah. Sorry, teacher tak dengar. Teacher dengar kepala. Terkejut juga teacher. Kepala apa? Makin besar ke? Taller, yes. Makin tinggi. Bigger. Awak punya shoulder. This is boy Jaranglah kita tengok girls tiba-tiba shoulder. Dia cakap pasal voice Hatim. Voice. Suara. Voice pun boleh juga. Betul juga tu Azad. Voice pun betul juga sebenarnya. Okay. Raffle voice. Taller pun boleh. Taller lebih pada fizikal lah. Jaranglah kita tengok girls. Dia punya bahu ni macam berbulu. tough sangat. Ya betul. Yang awak duk sebut rambut ketiak tu kan. Macam mana nak sebut berbulu ni? Macam kelakar je. Okay. Tumbuh bulu lah. Certain places macam dekat ampik, ketiak, mana lagi? Kaki, betis, kaki pula betis. Lagi dekat bahagian bawah lah. Dekat tempat bawah tu. Okay. And then satu lagi keluar air mani. Tapi ni kita tak nampak lah. Okay. Ni awak yang tahu. Next, girls. Girls paling obvious body dia. Kita ada shape. Okay, dekat breast dengan hip getting bigger, makin membesar. And then apa lagi? Suara tak ada. Bulu pun sama, masih sama, akan tumbuh juga di certain part. Sama lebih kurang dengan lelaki. Kat sini ada, kat bawah ada. Kat betis pun sebenarnya ada. Ada yang kurang, ada yang tak ada. Ada yang kat dekat tangan. Okay, kat tangan ni. Yang jenis banyak. Ada girls kalau you perasan,
Ada yang tumbuh bulu juga dekat kawasan sini kalau awak perasan tiba-tiba jadi macam kenapa dia girl tapi dia macam ada mustache. Macam ada misai sini kan. Okay. Boy lah. Boy dia akan ada ni. Beard ni, janggut, sideburn, apa lagi, misai. Tapi kalau umur-umur macam awak ni dah tumbuh macam ni, baik awak shave lah. Sebab kalau nak masuk sekolah mana boleh ada sideburn, ada ni semua. Okay. And then what is the hormone? Still remember the hormone? Hormone yang membuatkan changes ni happen. Lelaki. Very good. Wow, ingat lagi. Tahu lah. Androgen. Kalau girl? Tahu E. Androgen kalau lelaki. Estrogen. Good job Azad. Estrogen. Ni boy je ingat. Girl tak ingat langsung, tak dengar suara pun. Sabar je lah. Tapi ni hormon girls. Okay, tak apa. Okay. Hormone for boys yang membuatkan changes ni semua berlaku ni adalah androgen, girls estrogen. Alright. So, girls yang paling obvious ni ialah period lah. Kat sini. Okay, getting her period every single month. Okay, lagi changes lagi apa kita belajar last week? This one, the first one and second one is hygiene, penjagaan diri. Hygiene. Saya nak tulis hygiene kat sini. Bukan jin-jin, hygiene. Hygiene ni maksudnya penjagaan diri awak lah. So dah tahu dah bila puberty ni akan tumbuh bulu certain part. So awak kena shave lah benda tu macam teacher sebut tadi. Takkanlah nak biarkan bulu ketiak awak sampai boleh buat ikat pula. Okay? Akan bagi panjang nak awak sikat pula. So kena buang lah. Kenapa kena buang teacher? Sebab benda-benda tu boleh mendatangkan bau. Kalau tak buang dia akan jadi smelly. Tu yang macam kenapa dia ni bau busuk ya? Rupanya ada certain part dia tak cuci, tak bersihkan. Okay? So kena jaga ketiak ni. Pastikan kalau tak nak pakai perfume sebab tak nak orang attract. Kan tak boleh pakai perfume sebab boleh attract orang untuk suka kita kan. For girls lah ni. Awak boleh pakai deodorant. Deodorant tu bukan perfume sayang. Deodorant tu untuk hygiene. Untuk tak bagi busuk. Teacher tak suka kalau badan dia tak wangi perfume tu tapi jangan busuk. Kalau busuk ya Allah. Lalu kiri kanan dia porang-porang macam tu. Busuk. Okay. So take care of your things. Cukur. Ada banyak sangat sekarang benda boleh awak beli. Pencukur tu awak boleh beli wax. Untuk shave and all. So jaga. Hygiene bukan sahaja hygiene dekat ketiak je. Kat mulut. Ada mulut yang berbau tu, please brush your teeth. Guna kumur-kumur Listerine ke. And then kaki. Kaki pun awak punya tapak kaki tu kena cuci ya. Kena berus macam ni. Bukannya main basuh macam tu sahaja. Alright. So this is that we going to learn last week. Yang kita dah belajar last week. This week kita nak belajar tentang physical education. Okay, PJ sikit. Tapi kita tak buatlah exercise apa-apa pun. Just buat simple-simple je. Now, I want to share the screen first. Manalah video tadi. Alright. So, we are going to learn about still lagi gimnastik asas. Tapi nama di dalam bahasa Melayu, kita panggil hambur dan pendaratan. Macam mana hambur dan pendaratan ni? Benda je mengarut ni. So, teacher play dulu. I want you to watch this video first. Okay, this one. Dia lompat, dia jump daripada one place to one place. Tapi bila dia stop, dia berhenti, dia stop tu jadi macam ni. Dia bend sikit ni, tangan lurus. Ini adalah basic gimnastik. Kalau awak pernah tengok gimnastik yang diorang duk pusing-pusing, lepas tu bila dia stop, bila dia landing kan, pop, dia akan jadi macam ni, bentuk macam ni. Dia akan lagi satu, teacher nak pesan. Kalau awak lompat, awak tak boleh lompat kaki lurus ya. Kalau awak lompat from one place to one place, awak tak boleh lurus kaki. Kenapa tak boleh lurus kaki? Sebab bila awak lurus kaki, awak bagi impact dekat awak punya knee, lutut. Sebab tu kalau kita kena lompat, lepas kita landing tu, kita kena bend knee. Untuk tidak ada injured dekat awak punya kaki dengan lutut. Tengok lagi sekali. Lepas dah bend, baru awak tegak. Bukannya awak lompat tegak. Contoh. Nampak? Dia lompat, yes, macam tu. Dia langkah, dia lompat, dia mendarat. Supposedly kena ada tilam lah.
Tapi Tisha akan buat sekejap lagi demonstration without equipment. Simple je lah. Tengok dia buat lagi sekali. Alright. Dia boleh lebih better kalau awak lompat tu, awak bend awak punya knee tu bawah sikit. Jangan terlalu bawah. Maksudnya sedang-sedang macam budak ni buat ni. Langkah dan melompat ke arah peralatan. Guna, ni equipment. Ini, movement ni adalah basic gymnastik yang awak kena belajar sebenarnya. Nampak macam bahaya tapi sebenarnya tak pun. Benda ni macam ada spring. So bila awak lompat, sebenarnya awak lompat kat sini, spring. Bila awak lompat, awak akan boleh move lagi diri awak. Maksudnya awak boleh lompat jauh lagi ke atas tilam. So don't worry lah, tilam ni tebal sebenarnya. Bila awak lompat, awak move tu, awak paling-paling tidak awak akan tergolek dekat tilam ni je lah. Janganlah buat benda ni kat lantai pula. Patah pula pinggang kaki. Ni teacher lupa lah nama dia apa. Tapi actually benda ni kalau awak lompat, trampoline nama dia. Mungkin lah. Awak lompat, awak boleh. Again tengok nampak? Dia boleh bounce awak balik. Macam tu. Sekali lagi. Dia boleh bounce. Dia boleh bounce awak. Ni semua adalah basic gymnastik. Lari, landas, hambur. So, lompat. Macam tu. Allah. Pijak, lepas tu lompat. Pijak, lompat. Sekali lagi. Tengok budak ni lompat kaki dia. Macam tu dah. Terbang dah, kangkang kaki dia. Sepatutnya kaki kena macam ni. Yang ni betul. Dia kena lompat, kaki dia kena rapat. Bukannya macam tu nampak. Kaki budak ni kembang. Sepatutnya dia kena rapat kaki tu. Budak takut kot. Sebab tilam ni besar, tebal. So for those yang takut, dia memang tak berani lah. Again, show you another video. Hambur dengan pendaratan ni. Okay, wait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Aktiviti hari ini adalah hambur. Yang pertama adalah hambur tanpa papan anjal. Yang kedua adalah hambur dengan papan anjal. Jangan lupa like, subscribe dan komen kelas Cikgu Jai. Nampak tak? Untuk aktiviti pertama, pelajar perlulah berdiri sedia. Langkah yang kedua, pelajar perlu maju selangkah ke hadapan. Ketiga, pelajar perlulah membengkokkan sedikit lutut ataupun reaksi lutut. Yang keempat, pelajar perlu melakukan hambur dan seterusnya. Hambur ni maksudnya awak kena move. Hambur ni maksudnya awak kena move your body ke depan. Itu je. Tapi macam cara awak tu macam awak nak macam tu. Macam nak lompat ke depan. Sebab tu first thing first, you need to bend your knee first. Awak tak boleh main sergah macam tu je. Okay? Sebab dipanggil hambur. Pelajar mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Lah. Ini adalah paparan bagi aktiviti. Lagi satu, bila awak dah lompat, tolonglah nanti biasakan when you jump, awak jangan jump dengan satu kaki. This is very dangerous. Awak boleh letak sakit. Awak boleh dapat sakit, injured. So jangan, hati-hati. Okay? So first thing first, sebelum if we did do this dekat sekolah nanti, okay, kalau kita buat benda dekat sekolah, awak tak sekolah dah kan? Next year awak tekan satu dah. Masa form 1 lah kalau ada sekolah lagi. Okay? First thing first, memang kita kena warm up dulu. Warm up dulu and then baru kita buat this kind of movement. Okay? Hambur tanpa papan anjal. Yang kedua adalah hambur dengan papan anjal. Papan anjal yang awak nampak dia lompat atas. Pelajar berdiri sedia. Yang ada spring. Yang kedua, pelajar perlulah berlari menuju ke papan anjal.
ketiga, pelajar perlulah melompat di Lompat ni atas papan papan anjal kita panggil. anjal yang disediakan, dan pelajar perlu melakukan hambur bagi langkah yang keempat, dan langkah yang terakhir pelajar perlu mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Semasa aktiviti hambur dilakukan, ada 3 lakuan yang adik-adik boleh lakukan, iaitu pertama adalah lompat bintang, kedua lompat Ini yang dakap, dan yang budak yang ketiga adalah lompat dia layang. buat apa ni tadi? Jom Yang main quiz kangkang. game di link yang cikgu sediakan kat bawah ni. Bye. Alright, next. Saya nak tunjuk lagi another video. And this gonna be the last video lah. Alright. Nampak tak? Okay, benda yang sama je. Berdiri, macam tadi berdiri, first thing first, you have to stand. And then you berlari. Berlari ni maksudnya dia guna papan anjal lah. Papan anjal. Tak gerak. Okay, dan mendarat menggunakan kedua-dua belah kaki. Awak jangan mendarat guna satu kaki. Maksudnya satu lagi kaki awak angkat ke atas. No. Dua-dua kaki awak kena berhenti. Berhenti buat macam tadi. Apa ni? This one. Ni. Lari, pijak, lompat, berhenti. Masa awak dah mendarat tu, make sure awak punya lutut, your knee must be bent. Bukan tegak macam tu. Okay, must be bent. Turunkan. Bila kita turunkan badan kita akan more stable compared to awak berdiri. Okay. For those yang tak biasa main papan anjal ni, you akan rasa macam takut nak panjat. Masa takut nak pijak benda ni, takut ke depan, takut apa. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa pun. Sebab kita ada peralatan kat sini. In case kalau tak ada peralatan kat sini, tak bolehlah awak memang suka hati. Kalau tak ada tilam tebal ni, tak payah. Okay. Berdiri sedia. You get ready. Lari. Lari bukan lari. Bukan awak lari pecut macam lari 100 meter tu. No. Lari biasa. Lari anak saja. Okay. And then you lompat. Kalau awak pecut lari 100 meter tu, tak tahulah macam mana awak lompat ni, boleh terjajar lah kat sini. Okay. Lari biasa saja. And then you jump. Lompat boleh jadi first tadi, ingat tak budak tu dia buat lompat bintang, kaki dia yang teacher kata dia renggang tu. Second, kaki dia lurus rapat. And then dia mendarat. Alright. So again, saat baru nak masuk. Okay, again, saya tunjuk balik whiteboard. Sekali lagi, di sini nak bagi tahu, today we're going to do hambur dan pendaratan. Okay, pendaratan. In English, scattered and landing. Okay, landing, deep landing. Okay, first you need to be ready. Ready maksudnya awak kena berdiri tegak. Dadah. Berdiri tegak lah. Tegak aja macam ni. And then you prepare. Ni kalau kita nak guna papan anjal, you prepare to run. Run bukan run 100 meter tu ya. Run biasa je. And then pijak papan anjal. Pijak papan anjal. You step on this thing. Yang papan anjal ada spring tu. And then you lompat. Lompat ke atas ni. You boleh guna kaki yang luas tu ataupun you boleh rapatkan kaki, and then dekat sini tilam. You boleh turunlah, terjun terus ke sini dengan cara tadi. For example, macam contoh saya try buat. Sekejap. Oh, you nak jump kan? Jump macam ni. So you turun, bang. You punya lutut kena bend. Bukannya you lompat, you tegak macam tak boleh. You akan injet dekat you punya lutut. So kita tak nak bagi lutut kita ni injet. Kita tak nak bagi lutut kita juga. So what should you do is, injet dalam maksudnya awak boleh crack ke apa. Lompat macam ni. Macam awak tahu tak macam mana? Macam yang pocong. Pocong
pocong yang awak tengok video yang duk lompat macam tu tu. Hai pocong. Macam tu lah. Ni macam orang meninggal dia pegang macam solat Yang tu. macam Chinese tu kan. Macam tu lah dia punya cara lah. Sebab apa? Sebab tak nak bagi awak punya lutut. Hantu Tak nak orang bagi awak Cina. punya lutut. Hantu Cina. Hantu Cina pun boleh. Wajib ke buat tangan lurus tu? Dia memang automatik sayang. Dia kalau awak tengok gimnastik betul-betul, mana ada dia buat tangan macam ni. Macam ni. Dia mesti akan depan dulu, lepas tu baru dia ke depan, ke atas. Perasan tak? Kalau awak tengok orang-orang gimnastik main, dia lompat, pap, dia landing, lepas tu baru dia angkat tangan ke atas. Macam tu. Dia dah terbiasa. Dia automatically, when you learn that thing, dia akan automatically macam ni. Jaranglah letak tangan kat bawah. Macam tu. Okay, so this is the thing yang you belajar hari ni lah. Simple saja. Teacher nak Azad tolong buat boleh? Azad. Demo Azad. Macam teacher buat tadi. Boleh tak? Boleh tak Azad? Tadi tu. Part lompat tadi. Boleh Azad? Try. Tak ada equipment pun. Kita buat biasa-biasa, simple-simple je. Nampak tak? Alah, buanglah background awak tu. Teacher nak tengok. Saya pakai seluar pendek. Jangan tunjuk seluar tu. Baju je. Teacher pun tak pakai seluar tadi. Just lompat je. Teacher nak tengok awak lompat macam mana. Tu nampak. Lompat awak tegak. Buat macam teacher tadi. Awak lompat. Kalau dia lompat je pun nampak seluar je. Sebab tak nampak. Teacher tadi tak nampak pun. Jangan jauh-jauh. Just lompat je. Tapi awak kena bend diri awak. Sekali lagi Azad. 1, 2, go. Bend. Macam tu lah. Terus duduk ke terus duduk ke macam mana tu? Awak bend terus. Lompat. Try, boleh tak? Tangan. Jangan tinggi sangat lompat tu. Simple je. Penat dah Azad. Peluh dah dia. Azad. Boleh lah Azad. Pasu tangan macam ni. Tak apalah, boleh lah. Okay? Macam yang teacher tunjuk tadi, video yang first tadi teacher tunjuk kan, yang budak-budak kecil tu buat. Mana tak video tadi? Ni first one. Ni. Yang cikgu dia tolong tengokkan ni. Sekejap, kita tengok dulu. Again, sekali lagi. This one. Mana video ni? Share sound. Okay, this one. Ni macam ni. Patutnya kena macam ni tadi. Okay. Lagi satu. Macam Azad cakap, saya pakai seluar pendek lah teacher nanti during your PJ punya physical education punya kelas lah. Nanti bila awak naik sekolah menengah, awak akan explore this kind of activity awak kena buat. Sebab ada markah lah untuk awak punya apa benda? Ada markah lah untuk awak punya kelas PJ ni. Markah untuk membantu awak untuk pergi ke universiti nanti. Dia akan kumpul daripada form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. Macam tu. So biasanya kita akan pakai proper lah. Kita pakai kasut, kita akan pakai seluar track panjang. Tak adalah pakai seluar pendek. Nanti mulalah malu. Okay. Nampak? Budak ni lompat. Lompat tinggi ni. Lompat. Dia jatuh. Landing. Ni lompat darat. Sepatutnya tadi Azad lompat macam ni lah. Lompat. Dia bend sikit. Tangan. Once dia tangan tu bukan selama-lama ni macam tu. Bukannya macam pocong tu lompat macam tu. Tak. Dia sekejap je and then dia naik atas. Tu dia punya rules gimnastik lah selalunya. Sekali lagi. Lompat. Lompat. Macam tu. Lagi ke bawah. Lagi. Oh. Yang ini seram sikit sebenarnya sebab kita takut kita terlajak kan. Tapi once awak dah biasa dengan benda ni. Sebab dia tak ada benda nak halang kita daripada tak berlari. Sebenarnya nanti masa awak, kan teacher bagi tahu masa awak buat PJ ni nanti, kan awak akan, for boys dia akan ada cikgu lelaki dia tak dengan cikgu perempuan. So nanti cikgu tu memang akan duduk kat sini. Macam yang cikgu ni buat. So kalau awak lompat dia akan pegang awak. Dekat video tadi tu pun bila orang tu nak land dekat flashpad kan orang panggil kan. Ada cikgu kan. Ya, memang ada cikgu. Sepatutnya ada orang jagalah. Kena ada orang jagalah. Mana boleh awak buat sendiri-sendiri. Kalau tiba-tiba kan terplay out. Tiba-tiba awak lompat ni, awak pergi terjun sebelah sana. Kan tak kenanya tu. Tiba-tiba terplay out kat sini. Tapi ni sebenarnya tebal tau. Awak tak perlu risau pun.
Teacher dulu pernah buat lompat, pusing lagi siap. Pernah ada dulu teacher masuk. Cashback dia buat tebal. Tebal, sangat tebal. Dia Ada macam cashback yang paling tebal. ada satu lagi, dulu teacher pernah naik satu. Spring ke je? Spring. Ada spring Oh, atas. dia spring. Confirm dia kena ada spring. Kalau tak dia tak panggil papan anjal. Kalau tak ada spring, macam mana dia nak tolak awak untuk lagi tinggi? Ada benda tu dia macam tower tu kan ke yang macam orang tower yang macam ni. ni. Kadang-kadang orang nak buat lagi tinggi dia tu. So letak lagi banyak benda kan. Teacher pernah panjat lompat dia kat atas tower tu tau. Yang petak ni. Punyalah takut. Dia macam ada nombor-nombor tu kan. Nombor-nombor. Maksud awak dia macam kan boleh tinggikan, rendahkan. Oh, yang itu. Yang itu jenis lain juga je benda gimnastik dia. Lain-lain beza lah jenis-jenis gimnastik. Saya pernah naik tapi atas ni ada tilam lah. Ada tilam lagi. Tinggi lah. So ada satu benda tu dia petak macam ni. Maksudnya benda tu kita kena lari laju sikit. Naik, tangan kita dua akan ada dekat atas tu. Dekat atas petak tu. Lama teacher nak buat. Punyalah takut. Kena naik atas tu, lepas tu baru kena lompat. Kena kena pusing yang terbalik tu. Lepas tu baru jatuh. Lecturer teacher masa tu garang gila. Kena marah kot. Buatlah cepat. Takut, serius takut. Takutlah sebab kita takut tergolek. Tapi masa tu buat dekat gym. So kat situ memang semua tempat tu memang ada lapik. Cuma tak tebal lah. Yang naik atas tu tebal lah. Ada banyak, ada 2-3 tilam. Kena lompat, pusing. Lelaki senang nak buat macam ni sebab benda ringan. Perempuan susah sikit lah. Apa? Lelaki senang buat sebab badan dia ringan. Ringan. Diorang punya badan fleksibel. Perempuan pun fleksibel juga. Cuma beza perempuan jenis, yelah awak bayangkan perempuan nak lompat tinggi. Malu kan? Lelaki tak apa. Dia gasak je. Perempuan gemuk. Tak gemuk juga. Ada tak je. ada benda tu pun dah lompat-lompat dah je. Masa time saya dulu ambil PJ, mana ada perempuan gemuk sayang ambil course PJ. Mana boleh gemuk masuk PJ, tak lepas nanti. Tak boleh masuk pun. So badan kena betul-betul kurus lah. Awak punya stamina kena kuat lah. Teacher nak buat tu memang menakutkan betul. Tapi buang sebelum lompat tu memang lega. You kena pegang, pusing. Dia macam sama macam tu. Masa tu lecturer tak tengok pun. Dia tengok dari jauh je. Tapi kalau kat sekolah dia pegang lah. Macam cikgu ni buat. Kat sekolah kena pegang lah sebab budak kan. So takut bahaya. Apa-apa jadi nanti dia automatik tau. Kalau pijak anjal ni memang dia akan macam tu. Macam tu lah cerita dia. Siapa pernah naik benda ni? Trampolin ni. Pernah naik? Tak pernah pun dekat sekolah kita je. Alah, sekolah mana kita pernah tak ada. naik. Sekolah kita mana ada barang tu. Maksud teacher kat tempat lain lah. Kat tempat lain ada. Pernah kan? Benda ni best main. Dekat Decathlon ada. Dekat mana? Oh, Decathlon memang lah tempat sekolah. Trampolin ni macam ada angle sikit kan? Dia tak bouncy sangat. Ya ke? Yalah. Ya, teacher main okey je. Ya ke? Yalah. Tapi teacher main tu kat gym. Teacher main dulu kat gym. Ada banyak-banyak trampolin. Lompat macam tu. Turun banyak kalori tau. Kalau trampolin ni kalau awak pijak atas ni banyak-banyak kali kan, turun banyak kalori. Maksudnya awak cepat berpeluh. Good exercise lah for your body. Aerobic exercise. Dadah, lompat. Ambil kau. Ni lari sikit. Lari, hambur, buat. Kita tak boleh buat benda ni kat sekolah. Ya Allah. Baik. Cepat. Melakukan pelbagai bentuk.
First, budak ni buat lompat bintang, nampak kaki dia diangkat. Second, yang lurus ni lah yang teacher kata dia kepit kaki tu. Tapi ni kita just belajar untuk knowledge sajalah, knowledge. Apa orang panggil? Knowledge apa ya Allah? Knowledge pendidikan jasmani je. Ini untuk asas basic untuk gimnastik. For those yang rasa macam nak pursue, awak teacher saya rasa macam saya nak lah masuk gimnastik ni. Barulah awak ambil tahu in detail. Ini teacher tunjuk video je. Sekejap lagi teacher nak guna textbook untuk tengok apa aktiviti dalam tu boleh kita tengok. Oh ya Allah, lompat tinggi gila. Okay. Awak boleh lompat tinggi, awak boleh buat lompat rendah. It's up to you lah. It's up to the task given. Now, teacher nak buka textbook. Dia ada textbook kan? Textbook ada. Tapi tak tahulah kat mana dah. Betul? Textbook PJ ada kan? Textbook ni ada? Bukunya ada? Serius kan? Tak. Tak ada juga? Ada. Textbook? Ada lah. Dah dapat kan? Tak ada. Tak ada. Tak pernah. Ada sangat buku yang teacher ada tapi murid-murid tak ada. Ini buku budak ni. Buku teks budak. Kenapa awak tak dapat? Tak apalah. Tak apa. Teacher tunjuk. Nanti teacher akan share. Out of stock kot. Perempuan gemuk. Tak ada. Apa dia ni Zara tu? Wajib ke buat tangan dulu? Oh, ni teacher dah jawab tadi. Alright. So this is the apa. Nanti teacher akan share PDF punya version ni. Nanti awak boleh tengok lah. Alah sedih. Alright. So first. This is the first syllabus lah sebenarnya ni. Hari kurikulum sekolah. Ni tak apalah kita next. This one. Hambo tanpa panjang. Ni kita dah buat tadi. Awak lompat. Ready untuk lompat, fleksi lutut awak bengkokkan, lepas tu hambo ni masa awak melonjakkan diri ke atas and then awak mendarat dengan kedua belah kaki sambil membengkokkan lutut dan awak tegak macam tu. So kalau guna papan anjal, you guna this one lah yang kita tengok tadi. Awak tembak pada awak lompat atas dia, awak hambo. Ni kalau ada dekat sekolah ni kita boleh buat sorang-sorang. Tengok sorang. Boy lah. Kalau girl kita buat tempat tertutup sikit. Pakai pakaian selesa dan sesuai. Ya betul. Takkan awak nak pakai seluar. Lagi satu. Kita perasan kalau ada certain budak kan suka pakai seluar track yang jenis yang macam plastik tu. Yang dia bunyi. Macam tu seluar tu. Seluar tu kalau buat aksi macam ni tak sesuai ya sebab seluar tu boleh koyak. Senang koyak. Nanti koyak dekat tempat-tempat tak sepatutnya susah pula awak nak bergerak. Okay. So biasanya kita akan guna seluar track yang bersesuaian lah. Okay. Lompat. Tengok macam-macam cara. First tadi awak tengok video tadi budak tu buat cara ni kan. Lepas tu budak dia buat cara ni. Cara ni belum. Cara lompat layang ni tak ada. Dengan cara ni pun tak ada tadi. Tapi ni susah tau nak buat. Bahaya. Bukanlah bahaya untuk beginner. Once you dah biasa okey lah. Sebab awak kena lompat, kaki awak kena lurus ke depan macam tu, kena pegang kaki lepas bawa duduk. Kalau salah pegang awak terjujur je macam tu. Ni cara dia. First kita boleh lompat bintang macam budak tu buat tadi. Lompat biasa, kepit kaki. Ni awak kangkang betul-betul kangkang ni. Buat split kaki awak jadi macam ni. Teacher pun tak boleh buat ni. Okay. Berdiri sedia, berdari landas, hambo, darat, mendarat. Ni lagi satu bergayut sonsang. Ni kita tak belajar hari ni tapi teacher tunjuk je lah. Bergayut sonsang. Siapa pernah main monkey rack? Monkey rack? Yang main yang daripada hujung ke sini, awak panjat lepas. Yang ada, macam teacher nak lukis Oh, tahu dia macam dekat dinding. So dia ada macam dekat play garden ada ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Benda tu tahu monkey bar. Monkey bar. Dia panggil monkey rack betul. Monkey bar pun boleh. Panjat kat sini. Pernah. Awak lepas kat sini. Cara Fahim patah tangan. Pernah. Kenapa patah tangan? Ada budak, ada kawan sekolah jatuh. Astaghfirullahaladzim. Main ni, lepas tu patah tangan. Allah, sayangnya. Teacher Naim tak pernah jatuh. Mesti awak tak pegang kuat ni. Seronok main ni tau sebenarnya.
Awak kena, tapi kena pandai seimbang lah. Kalau tangan tak kuat, tu yang jatuh tu. Sebab Awak kena kadang-kadang jauh sangat dekat bawah. Dah nampak jauh tu Tinggi. awak turun lah dulu. Dia Janganlah tinggi paksa. kan. Paksa dia tinggi satu. Lepas tu dia punya jarak ni kan, the space antara Susahnya bila nak kena lepas, kena biar satu tangan je tangan. pegang. Ya, betul. Mestilah, takkan awak nak pegang dua-dua tu. Dah macam apa je. Tapi Tu je untuk mungkin. gayut songsang ni, awak kena guna dua-dua tangan tau. Yang ini awak kena betul-betul belajar lah. Ni betul-betul gimnastik punya yang dia pegang, lepas tu dia pusing badan tu. Teacher pun tak berani buat benda ni. It's too dangerous. Tapi for those yang dah biasa dengan gimnastik, dia boleh buat lah ni. Boleh belajar sebenarnya. Tak ada masalah pun. Kalau ada equipment yang betul dan kalau ada orang instructor yang betul-betul boleh jaga. Yes, coach. Kalau orang biasa-biasa je tak berani lah, takut apa-apa efek ke, takut tergolek sudah. Paling penting sekali coach dengan equipment. Equipment is very important lah. Sometimes tu yang kita kena tengok. Ni kalau kita nak gayut ni, make sure gayut ni kena kuat. Palang tu. Kalau setakat ringan, takut benda tu himpap kita pula. Sebab kita nak letakkan berat badan dekat benda tu. Ya, betul. Nak letakkan berat badan, awak kena buat macam-macam cara. Nampak? Pusing. Awak pusing. Dah pusing, baru awak berhenti. Kan bahaya ni. Okay? First yang ni lah tadi, hambur pendaratan tadi awak buat ni. Ni pun bahaya sebenarnya. Taklah bahaya sangat. Kalau awak buat gaya macam ni, bahaya lah kot. Lompat layang. Yang kaki lurus tu. Siapa boleh split? Siapa boleh buat split? Maksudnya siapa boleh buat lurus kaki macam tu? Siapa belajar taekwondo boleh kot? Saya tak boleh. Boleh? Ada yang pandai buat macam ni? Maksudnya awak baring duduk tu, awak kaki awak lurus. Macam tu. Betul-betul Lurus saya rasa tak lah. Tak lah. Ada yang tak boleh. Tapi kalau dekat lurus mungkin lah. Ada. Sebab benda ni kena praktis. Awak dah biasa buat orang macam ni. taekwondo nanti coach akan pegang belt. Lepas tu nanti tarik tolak kaki. Tarik belt, tolak kaki. Saya pernah. Awak ambil taekwondo kan? Ke dah tukar? Tak, waktu sejak daripada taekwondo ada hari Sabtu Ahad. Hari Sabtu. Awak join lah benda tu? Lepas tu stop. Kenapa? Sebab dia dah masuk dalam games. Alah, pula. Seronok apa kalau pergi ni? Boleh masuk. Kalau tak behave nanti coach tu akan tarik dekat tangan lagi sakit. Ya biarlah dia nak disiplinkan awak supaya awak punya badan jadi kuat sikit. Boleh masuk sukan. Siapa duduk dekat depan paling sakit sebab kena tunggu benda tu sampai semua habis. Sakso. Okey, ni putaran 360. Nanti kita akan buat lagi lah nanti. Bukanlah, Tisha akan ajar in detail. Putaran ni berputar lah, awak berpusing. Lompat, pusing 360 darjah tu pusing habis bukan pusing separuh-separuh. 360 and then pusing baru awak landing. Pun kena ada equipment juga. Ada certain trampoline kan tak berapa nak kuat kan, macam yang dah rosak, ada yang sengit-sengit. Tu bahayalah. So trampoline tu sebenarnya kena betul-betul kena make sure juga benda tu elok. Kalau tak nanti gedebuk jatuh bawah. Bukan jatuh kat trampoline ni, jatuh kat bawah lantai ni. Kena sakit. Right? Nampak? Pastikan trampolin selamat untuk digunakan. Dan tempatnya selamat. Janganlah pergi buat atas simen. Janganlah pergi buat atas tempat ni. Macam ni, kena buat atas tilam. Awak tak boleh buat atas floor. Kalau jatuh kan, patah tengkuk, patah leher, mati je. Ni pun sama. Sepatutnya kena buat atas. Sepatutnya perjalanan awak berlari tu memang kena letak duduk atas tilam. Biasanya kita buat kat gym. Tapi kat sekolah video kita tengok tadi tak ada equipment, tak ada gym lah kan. Tak ada gym, tak ada tempat. So dia buat dekat tempat rata. Tapi still ada cikgu kat sana jaga. Bolehlah buat satu-satu, one by one. Maksudnya tak boleh lepas budak macam tu je. Kalau lepas je budak jatuh, habis. Alright. So ada aktiviti tak disuruh buat ke apa ke? Sebenarnya aktiviti teacher nak suruh awak buat. Tapi itulah online kan. Tengok je lah. Tengok video je lah mampu. Alright. Saya nak ambil attendance sekejap. Ziyad ada? Tak ada. Amirul Azad ada? Tak ada. Danish ada? Danish Aizat ada? Hana Sofia ada? Baru masuk kan? Akil ada Akil? Tak ada. Saad? Ada. Ada. Niza? Ada Niza?
Niza tak ada. Mumtaz tak ada. Nurin? Nurin Zat, ada? cuba tengok dekat chat. Nurin ada Nurin? Ya, saya tahu. Apa yang saya tahu? Saya ada, Cik. Siapa yang saya tu? Akil. Oh, Akil ada. Teacher dah buat tak ada dah ni. Sebab ada tulis. Hang ni lah. Tak menyaut. Masam betul. Ni, Nurin? Nurin ada? Tak ada? Ada? Tak ada lah. Mumtaz tak ada. Korang ni sikit je kan? Kalau teacher ajar lower dengan darjah lain, punya ramai sampai 27, 28. Hampir 15 je. Tu pun malam masuk kelas. Ish, korang ni. Betul. Okay dah, last one. Paling banyak Teacher tak tu. cakap nama saya. Teacher dah tanda nama awak mula-mula tadi masa awak masuk. Nick Zara. Okay. Alright, so last teacher nak recall balik lagi sekali. Hari ni kita belajar apa? PJ, Physical Education, PE dalam bahasa Inggeris. Apa dia perkataannya? Hambur dan apa? Darat. Hambur dan apa tadi? Lah, penat teacher bebel awak tak ingat ke? Hambur dan Astaghfirullahalazim. Darat. Apa je? Darat je. Hambur dan darat. Ingat apa? Darat dengan laut ke? Aduh. Hambur dan pendaratan. Landing. Ni lah. Macam pakcik tak ingat. Baru belajar ni. Ish. Hambur dan pendaratan. Okey, ada dua benda. Kita belajar pergerakan hambur dan pendaratan. Tak guna equipment. Maksudnya tak guna papan anjal. Satu lagi, kita guna papan anjal. Ataupun kita guna apa tadi yang bulat tu? Nama dia apa? Trampolin. Baiklah, ingat sikit. Bolehlah. Trampolin. Tulisan teacher pun cantik sangat. Apa yang awak kena ingat ialah pergerakannya first kena sedia. Ni awak bayangkan manusia lah ni. Manusia papan. Kena bersedia. Lepas tu berlari anak sikit. Berlari anak yang teacher buat macam ombak rindu ni. Berlari anak sikit. Lepas tu awak langkah lah. Langkah macam kita guna hope tu. Langkah dekat situ. Lepas tu baru awak lompat ke atas tilam tebal tu. Awak hamburkan diri awak. Langkah macam tu, lompat. Tapi dengan fleksi lutut. Bila dia sebut fleksi lutut tu maksudnya awak bengkokkan lutut. Okay, awak bend your knee sikit, tangan lurus ke depan and then awak landing. Lompat lagi sekali, you land yourself. Sama juga posisinya dengan cara bengkok lutut, tangan di depan, mendarat dengan dua-dua kaki. Bukan mendarat dengan sebelah kaki. Awak mendarat dengan sebelah kaki, awak akan injured awak punya knee. Knee awak akan crack nanti kalau awak salah lompat. Lompat pun bahaya Kalau awak salah lompat, contohnya macam walaupun awak main badminton, contoh awak nak smash, awak lompat tinggi kan? Awak lompat, awak turun. Once awak turun tu, awak salah kaki pun, kaki awak boleh crack. Awak punya buku lali awak boleh crack. Boleh injured. Itu yang kadang-kadang kalau awak tengok player badminton, especially kalau kita tengok Lee Chong Wei, tiba-tiba dia sakit dekat bahagian dia punya betis, buku lali. Kita macam pelik. Dia lompat biasa je. Jadi kenapa sakit? Maksudnya dia salah landing. Orang profesional pun sometimes dia boleh tersalah landing. Apatah lagi kita. So kena be careful. Once awak lompat tu awak kena landing betul-betul. Kadang-kadang awak terlanding satu. Kadang-kadang awak duk main dekat playground je pun. Awak lompat-lompat atau terlompat tersalah jatuh. Sebab tu ingat, please remember. Kalau awak lompat, awak nak jatuh guna dua-dua kaki. Awak kena landing tu dua-dua kaki. Jangan sebelah je. Kalau sebelah memang crack lah. Awak akan terseliuh. Tu yang tiba-tiba kaki. Dia pernah terseliuh. Tu jatuh tangga je pun. Macam tangga, kita salah pijak. Ada satu lagi tangga. Tapi awak tak perasan tangga tu. Awak daripada tangga tu, awak terjatuh je. Itu pun kadang-kadang boleh terseliuh kaki. Itu yang tiba-tiba kaki bengkak. Kalau pergi jumpa bila x-ray, crack. Awak punya tulang ada crack sikit. Tulang kalau crack susah nak baik. Bukannya 2-3 hari elok. Lama.
Okay, kena macam-macam, kena rehat. Betul-betul kena rehat. Tulang mana boleh beli kat kedai. Nak sapu ubat. Alright, next. Number 4. Tulang tercabut, Azad. Guna papan anjal. Sama macam tadi kesnya, cuma bezanya dia kat sini dia ada papan anjal. So you lompat papan anjal. Bila you lompat, when you want to land yourself, awak boleh guna cara kaki. Lompat bintang tu, ataupun awak boleh rapatkan kaki, ataupun awak boleh buat kaki lurus macam split. Itu sahaja yang kita belajar for today. Alright? Hambur dan pendaratan. Dalam bahasa Inggerisnya, saya tulis scattered. Scattered and landing. Ini bahasa Inggeris lah. Tapi KPM punya syllabus dalam bahasa Melayu. So that's why teacher campur-campur ni English PM. Alright, so far any questions? Tak ada? As usual? No questions? So Azad, it's up to you pula. It's your turn to recite doa to end the class. Kejap. Sebelum tu, Azad, wait. Jangan lupa poster teacher suruh buat. Awak buka VM, teacher ada suruh awak buat poster tentang penjagaan diri dan kesihatan. So awak kena tulis kat situ apa yang awak boleh buat untuk jaga diri awak. Mandi, pakai deodoran, apa lagi, bersihkan potong shift. Okay? Maksudnya awak kena buat dalam poster lah. Teacher ada bagi announcement tu dekat VM. Please buka VM awak dekat subjek pair hair. Okay? Due date dia bulan 7. Bulan 7, 18 of July. So please tolong submit. Ada markah dekat situ ya. Okay Azad, recite doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Sebelum tu, Azad, tempat korang ataupun tempat teacher mendung tak? Sebab tempat saya mendung. Mendung? Gelap dah? Betul. Oh. Kenapa Azad? Just tanya je. Oh, ingatkan ada apa-apa. Mendung. Tempat teacher pun mendung. Okay, I see you on Tuesday next week. Assalamualaikum. Bye.